Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Ohayo with Dr. Lin. Kekal sihat bersama kita afiat insyaAllah. So, pagi ni Dr. Lin nak kongsi tentang senaman. Semalam ramai yang datang buat check up. Lepas tu datang macam mana ni? Doktor, saya nak buat senaman tapi saya sakit lutut. Saya tak larat. So, umur saya pun dah 50 ke atas. Mesti macam tak larat sangat dah nak buat aerobik ke apa semua kan. So, sebenarnya ada banyak senaman yang boleh dilakukan mengikut usia, especially kalau wanita-wanita yang berumur 5 tahun ke atas dan juga wanita hamil. So, wanita hamil pun tak terkecuali daripada buat exercise ni. Sebab banyak kepentingan exercise ni sebenarnya. Yang pertama adalah boleh melancarkan perjalanan darah. Lepas tu dia boleh menguatkan otot-otot kita, especially kalau orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas tu, dia dah akan mula start sakit-sakit sendi, sakit belakang, sakit lutut. So, sebenarnya untuk kita kuatkan lagi otot-otot kita, kita kena lakukan senaman. Senaman ni ada banyak cara. Tak semestinya nak kena jogging, tak semestinya nak kena berlari, tak semestinya nak kena aerobik. Dia ada banyak macam-macam jenis senaman. Kalau Dr. Lin suka senaman yang Dr. Lin ada follow satu apps tu, dia sekejap Dr. Lin tak ingat nama apps dia tu. Apps ni memang best. Dia memang dia ada sesuai untuk wanita lah. Tapi kalau yang pregnant tu tak berapa sesuai. So dalam apps ni dia akan ajar slow-slow. Bukan dia mengejut. Dia akan buat program selama 28 hari. Lepas tu dia akan start dengan kalau hari pertama tu dia start dengan gradual ataupun gerakan yang ringkas dan senang nak ikut dulu. Lepas tu dia akan step up. Dia akan naik sikit demi sikit, sikit demi sikit sampailah hari ke-28 tu. Tapi dia ada juga tambahan lain juga. Ini dia punya contoh apps ni. Lose weight. Lose weight. So boleh buat. Dalam ni ada macam-macam jenis senaman yang kita boleh ikut yang senang. Dia akan ikut kita punya follow kita punya level lah. Tapi kalau orang-orang tua, biasanya doktor akan umur 45-50 tahun yang belum pernah exercise sebelum ni, baru nak start. So kita kena mulakan dengan senaman yang ringkas dulu, yang senang. Dan jangan lupa untuk buat regangan lah 5 hingga 10 minit. Stretch up kepala, tangan, kita bagi longgar-longgar dulu otot kita, and then kita buat stretch kaki, pinggang, punggung, apa semua, bagi longgar-longgar 5 hingga 10 minit. Sebelum nak exercise tu, kena make sure you all pakai pakaian yang sesuai lah, yang serap peluh, and then ada kasut. Walaupun dalam rumah pun kita kena pakai pakaian yang sesuai. And then kita kena sebaiknya kita kena perut yang kosong. Kalau macam tak sebelum breakfast, kita boleh buat exercise dulu. Ataupun kalau kita dah makan 2 jam selepas makan lah kita exercise. Ada call pula. Sekejap lepas tu tak boleh nak last lama ni sebab ada patient dah sekejap lagi. Kalau senaman yang sesuai untuk warga emas ataupun pregnant ni adalah berjalan. Kita perlu amalkan 10,000 langkah setiap hari. Yang tu adalah yang paling ideal lah. Tapi mula-mula ni kalau baru nak start, kita berjalan je lah keliling rumah dulu. Kita berjalan keliling rumah dulu. Ada orang call pula pagi ni. Kita berjalan keliling rumah dulu 10,000 langkah. Tapi tak semestinya nak kena cukupkan 10,000 langkah tu terus. Dia sepanjang hari, daripada pagi sampai malam tu dia boleh kira 10,000 langkah. So kita berjalan je keliling rumah tu. Kita buat sambil-sambil kita siram pokok ke, tengok-tengok pokok ke, biar dia keluar peluh dulu. Dalam 10 mula-mula start lah dengan 10 minit dulu. Lepas tu kita tingkatkan slow-slow 10 minit, lepas tu 20 minit, lepas tu 30 minit. Sekurang-kurangnya 3 kali hingga 5 kali seminggu lah. Tak boleh nak kita paksa diri sangat. Lepas tu senaman yoga. Yang kedua adalah senaman yoga. Yang ketiga adalah senaman plank. Plank tu macam kita duduk merangkak tu, tapi kita straightkan kaki kita. Kita punya siku tu kita tekan pada lantai. Lepas tu kita duduk macam merangkak tu, straight je, straight kaki tu. Yang tu bagus untuk betulkan tulang belakang juga. Yang tu tak perlu buat lama-lama pun. Buat mula-mula 10 saat dulu, lepas tu naikkan 20 saat, lepas tu naikkan 30 saat. Lepas tu
untuk kuatkan otot paha dan otot lutut, kita boleh buat squatting. Squatting tu macam mana? Kita duduk macam kita kangkang sikit, lebarkan sikit kaki kita tu, macam kita nak mencangkung tapi tak mencangkung sepenuhnya. Dia macam separa dekat paras lutut tu. Squatting tu bagus juga untuk kuatkan lutut. Tapi yang tu selepas buat yang Dr. cadangkan tadi, jalan dulu sekeliling rumah, pusing 30 kali ke 10 kali ke. Sebabnya kita tak boleh keluar kan, PKP masih bersambung. So kita tak boleh jadikan tu sebagai alasan. Lepas tu banyak juga yang kita boleh buat dalam rumah. Contohnya cycling ataupun jumping. Tapi jumping tu tak sesuai lah untuk wanita yang berumur ke atas tu, takut nanti terjatuh ke apa ke kan. Kalau kita beli basikal yang murah-murah tu, kita cycling dalam rumah tu pun okey juga, sesuai juga. 10 minit, 20 minit, and then kita tingkatkan kepada 30 minit. Lepas tu yoga pun sesuai juga. Boleh tengok dekat YouTube, dekat TV, banyak je yang dekat handset. Banyak je contoh-contoh senaman yoga. Yoga tu dia tak perlukan gerakan yang kuat-kuat, tapi dia lebih kepada regangan kan. So dia sesuai untuk semua peringkat umur lah. Especially kalau dah umur 45 tahun ke atas, dah tak larat kan. So dia bukan alasan. Kita kena buat benda tu bermula hari ini. Cari satu masa sekurang-kurangnya 10 minit dulu untuk mula-mula ni. Lepas tu kita tingkatkan kepada 20 minit. Lepas tu 30 minit. Biasa orang cakap, lepas lama dah tak exercise tu dia akan rasa macam sakit badan apa semua kan. Tapi kita jangan berhenti. Rules dia jangan berhenti 3 hari. Lepas 3 hari tu automatik sakit badan tu akan hilang sendiri. Sebabnya kita baru nak mula exercise, otot kita pun terkejut, dia macam meregang tiba-tiba. So dia akan mula sakit-sakit dululah. And then lepas pada tu, dan oksigen pun baru nak bergerak ke dia kan. So macam dia tak sampai lagi peredaran darah tu, dia mula-mula tu memang akan rasa sakit-sakit sendi. Lepas hari ketiga tu dia akan mula reda dan hilang sakit tu, insyaAllah. Yang penting jangan putus asa dan kena amalkan senaman tu. Sebab ni senaman ni bagus tau. Bagus untuk jantung, bagus untuk orang yang ada irritable bowel syndrome yang doktor cakap tu. Sekejap dia bloating, sekejap dia sakit perut, bangun pagi perut dia rasa sebu. So kalau kita exercise pagi-pagi tu, dia boleh hilangkan benda tu dan badan dia rasa lagi bertenaga. Tak perlu makan ubat pun sebenarnya. And then kalau orang yang kencing manis sekalipun, sebenarnya dengan senaman tu sendiri, dia akan bantu untuk uptake gula tu masuk balik ke dalam sel-sel. Orang kencing manis ni, dia punya gula tu masuk dalam darah, dia tak masuk dalam sel. So dia tak boleh nak proses tu. Kalau kita buat exercise tu, senaman tu dia akan bantu untuk turunkan paras gula dalam darah juga. Bagus kan senaman ni, tapi tak ramai yang orang boleh buat. Sebab kat Malaysia ni terlalu ramai yang sedentary lifestyle. Bukan kat Malaysia je sebenarnya, tapi satu dunia. Sebab itulah doktor dia memang tekankan kalau nak kurus, tak nak makan, kalau anda nak kurus, tak nak makan ubat, senaman lah, kena diet. 80% adalah diet, 20% adalah senaman. And then kita tak nak otot-otot kita tu menggelebel lah. Kalau kita tak senaman, berat kita turun, tapi otot-otot kita still nampak tak kurus pun. Kenapa awak cakap macam ada orang cakap, saya turun 8 kilo tapi tak nampak kurus pun? Sebab otot-otot kita tak cantik, tak fit. Tapi kalau kita diet dan kita buat senaman, dia akan lagi nampak fit lah, lagi cantik lah. Lepas tu ada patient kan, dia tanya, boleh ke doktor, saya ada darah tinggi, kencing manis, saya tak nak makan ubat. Ada cara dia, tapi cara dia memang kena strict lah, jaga pemakanan dan juga kena exercise. Kalau yang tu pun tak boleh buat, macam mana kita nak bantu kan? Terpaksa lah juga makan ubat. Ada je yang macam mula-mula tu doktor akan suggest untuk makan ubat juga, tapi lama kelamaan bila dia dah buat gaya hidup yang sihat tu, kita boleh off ubat dia. Tak ada istilah yang kata tak kena makan ubat tu sampai mati, tak. Tapi kalau kita boleh ubah gaya hidup kita, kita boleh jaga cara tidur kita, cara makan kita, cara exercise kita, insyaAllah kita boleh slowly tapering down the medication lah. Kita boleh slow turunkan dos, ataupun boleh off terus ubat, tak ada masalah. Tapi kalau
Tapi semua tu kena dengan bantuan, dengan monitoring doktor lah. Tak boleh lah suka-suka hati lah cakap aku tak adalah darah tinggi, tak nak makan ubat lah, malas lah, nanti rosakkan buah pinggang lah, ubat apa semua. Tapi sebenarnya penyakit tu sendiri boleh merosakkan organ dalaman kita. Contohnya kencing manis, dia boleh pergi semua. Dia boleh pergi mata, dia boleh pergi jantung, dia boleh pergi otak, dia boleh pergi saraf, dia boleh pergi otot kaki, jadi kena potong kaki. Macam-macam komplikasi dia sebenarnya yang kita tak tahu. Tapi sebenarnya boleh diubah dengan kita jaga pemakanan dan juga kita buat exercise. So sebab tu Dr. Lin mungkin dah rasa macam tajuk pagi ni exercise. Semua orang boleh cakap exercise, tapi macam mana kita nak exercise tu? Sebabnya dalam rumah tu, kalau dalam rumah tu dia cakap aku dah buat kerja rumah, tapi badan kita ni dia boleh adapt benda tu. Dia akan set kalau kita buat benda tu setiap hari, macam contohnya kita kerja rumah setiap hari, dia akan set ini adalah rutin harian kita. Dia bukan untuk pembakaran. Tapi bila kita buat kerja rumah dan kita buat exercise, dia akan jadi tukar. Dia akan tukar set tu, ini adalah dia nak bakar lemak badan kita. Dia buat aktiviti tambahan untuk bakar lemak badan kita. So that's why doktor suruh tambah exercise. Bukan setakat buat kerja rumah saja. Sebabnya bila badan kita dah memori benda tu, dia akan ingat sebagai aktiviti rutin harian kita. Kalau kita tambah up sikit exercise ataupun pergerakan kita tu, dia akan jadi untuk pembakaran lemak dan turunkan berat badan lah, dan ambil uptake sugar tu juga. Bukan bermakna tak bagus buat kerja rumah, tapi badan kita ni macam exercise sekalipun, exercise ni kita tak boleh buat benda yang sama setiap hari. Kita kena bertukar-tukar. Ada kita buat low impact, high impact, ada kita buat jalan saja. So jalan tu dia slow walk tu dia panggil dalam low impact cardio lah. Dia tak memberi tekanan kepada jantung sangat. Kalau high impact, contoh aerobik, berjogging, berenang tu dia dah termasuk dalam high impact pula lah. So tapi benda ni kita kena mulakan juga dengan sedikit demi sedikit. Kita boleh gradually up benda ni. Kalau doktor memang respect dengan kaum Chinese lah. Pagi-pagi memang sebelum PKP kan memang penuh ni dekat kalau kat Kelantan ni, dekat stadium tu, dekat kawasan stadium tu, dia orang buat yoga, dia orang buat slow walk. So kita kena ubah juga mentaliti orang Melayu kita ni untuk tukar mindset kita. Kita ikut juga dia orang punya apa yang bagus yang orang buat tu. Kalau kita tengok, perhatikan, penyakit kronik di kalangan kaum Cina lebih rendah berbanding dengan kaum Melayu. So kita sama-sama ubah mulai hari ni, insya-Allah. Doktor pesan dekat diri sendiri juga. Kita sama-sama untuk kita amalkan benda ni. Okey, setakat ni dulu live Dr. Lin. Dr. Lin ada kelas. Lepas ni dah hari ni pun agak busy sebab ada vaksin dan dia bertemu hari ni second dose dengan first dose. So agak ramai sikit hari ni. Okay, mungkin Dr. Lin live lambat sikit tengah hari ni. Lepas tu kita sembang petang lah. Okay, bye. Assalamualaikum.